Nabi Adam alaihi salam merupakan Nabi, utusan Allah, dan juga manusia pertama yang bergelar Khalifah pertama Allah yang dimuliakan dan ditinggikan darjatnya menjadi Nabi yang pertama. Baginda diutuskan kepada anak cucunya agar menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Maka di antara mereka ada yang taat dan ada pula yang enggan. Nabi Adam pada mulanya ditempatkan di syurga, tetapi telah diturunkan ke bumi bersama isterinya Hawa kerana mengingkari perintah Allah. Setelah Allah menciptakan bumi, langit, malaikat-malaikatnya, Allah Maha mencipta pula sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi serta memeliharanya. Para malaikat ketika dikabarkan oleh Allah akan kehendaknya menciptakan makhluk itu, mereka risau sekiranya kehendak Allah menciptakan makhluk yang lain itu akan menyebabkan kecuaian atau kelalaian mereka dalam ibadah dan menjalankan tugas atau kerana pelanggaran yang dilakukan oleh mereka tanpa disedari. Penciptaan Nabi Adam dituliskan Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 hingga ayat 39. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya, tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu? Allah berfirman pada penghujung ayat 30 surah Al-Baqarah untuk menghilangkan kekhawatiran para malaikat itu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Kemudian, diciptakanlah Adam oleh Allah dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang berbentuk. Setelah disempurnakan bentuknya ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna. Surah Ali Imran ayat 59 maksudnya, sesungguhnya perbandingan kejadian Nabi Isa di sisi Allah adalah sama seperti kejadian Nabi Adam. Allah telah menciptakan Adam dari tanah lalu berfirman kepadanya, jadilah engkau, maka menjadilah ia. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad bersabda bahawa Nabi Adam memiliki tinggi hingga 60 hasta dengan rambut yang lebat. Sesungguhnya, Allah telah menciptakan Adam dalam bentuk seorang laki-laki yang tubuhnya sangat tinggi dan rambutnya sangat lebat. Tubuhnya seperti buah kurma yang menjulang sangat tinggi. Surah Al-Hijri ayat 30 dan 31 bermaksud, maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali Iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Ketika semua makhluk syurga sujud kepada keagungan Allah itu, Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah kerana merasa dirinya lebih mulia, lebih utama dan lebih agung dari Adam. Demikian halnya adalah disebabkan Iblis diciptakan dari unsur api sedangkan Adam hanyalah dari tanah dan lumpur. Kebanggaan dengan asal-usulnya menjadikannya sombong dan tidak layak untuk bersujud menghormati Adam seperti para malaikat yang lain, walaupun telah diperintah oleh Allah. Surah Al-A'raf ayat 18 bermaksud, Allah berfirman, keluarlah engkau dari syurga sebagai makhluk yang terhina serta terusir. Sesungguhnya sesiapa di antara mereka yang menurutmu, tetaplah aku akan memenuhi neraka jahanam dengan golongan kamu yang derhaka semuanya. Disebabkan oleh kesombongan, kebongkakan dan keengganan melakukan sujud yang diperintahkan, maka Allah menghukum Iblis dengan mengusirnya dari syurga dan mengeluarkannya daripada barisan malaikat disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat. Di samping itu, dia telah dijamin sebagai penghuni neraka. Iblis dengan sombongnya menerima hukuman Tuhan itu dan dia hanya bermohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal sehingga hari kemusnahan alam. Allah memperkenankan permohonannya itu. Tanpa berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu, dia sebaliknya mengancam akan menyesatkan Adam, sebagai punca terusirnya dia dari syurga dan akan datang kepada anak-anak keturunannya dari segala sudut untuk memujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan mengikutinya menempur jalan yang sesat. Surah Al-Hijri ayat 41 bermaksud, sesungguhnya hamba-hambaku, tidaklah ada bagimu sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka,
kecuali sesiapa yang menurutmu dari orang-orang yang sesat dengan pilihannya sendiri. Surah Al-Baqarah ayat 31 bermaksud, dan ia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya, kemudian ditunjukkannya kepada malaikat. Lalu ia berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya, jika kamu golongan yang benar. Allah hendak menghilangkan pandangan serong para malaikat terhadap Adam dan meyakinkan mereka akan kebenaran hikmahnya yang menyatakan Adam sebagai penguasa bumi, maka diajarkan kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta. Kemudian ditunjukkan benda-benda itu di hadapan para malaikat lalu mencabar malaikat menyebut nama itu untuk kalahkan Adam. Surah An-Nisa ayat 1 bermaksud, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, iaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Adam diberi tempat oleh Allah di syurga dan baginya diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya, menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fikrahnya untuk mengembangkan keturunannya. Menurut para ulama, Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang di sebelah kiri pada waktu baginda masih tidur sehingga ketika baginda terjaga, baginda melihat Hawa sudah berada di sisinya. Surah Al-Baqarah ayat 35 bermaksud, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja kamu berdua sukai dan janganlah kamu hampiri pokok ini. Jika kamu menghampirinya maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim. Sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh Allah dari syurga akibat keengganannya dan terdorong pula oleh rasa iri hati dan hasad dengki terhadap Adam yang menjadi penyebab sehinggakan dia dikutuk dan dilaknat selama-lamanya serta tersingkir dari singgasana kebesarannya. Iblis mula menunjukkan rancangan untuk menyesatkan Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di syurga yang tenteram, damai dan bahagia. Iblis menyatakan kepada mereka bahawa dia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka. Pelbagai cara dan kata-kata halus digunakan oleh Iblis untuk mendapatkan kepercayaan Adam dan Hawa bahawa dia betul-betul jujur dalam nasihat dan memberi petunjuk kepada mereka. Surah Al-A'raf ayat 20 bermaksud, setelah itu maka syaitan membisikkan hasutan kepada mereka berdua, supaya dapatlah ia menampakkan kepada mereka akan aurat mereka, yang sekian lama tertutup dari pandangan mereka, sambil ia berkata, tidaklah Tuhan kamu melarang kamu daripada menghampiri pokok ini, melainkan kerana ia tidak suka kamu berdua menjadi malaikat atau menjadi dari orang-orang yang kekal selama-lamanya di dalam syurga. Dia membisikkan kepada mereka bahawa larangan Tuhan kepada mereka memakan buah yang diberi nama buah kuldi yang ditunjukkan itu adalah kerana dengan memakan buah kuldi itu mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal. Diulang-ulangi pujukan itu dengan menunjukkan akan harumnya bau pohon yang dilarang itu dan indah nian bentuk buahnya serta lazat rasanya. Akhirnya termakanlah pujuk rayu yang halus itu oleh Adam dan Hawa dan melanggari larangan Tuhan. Surah Al-A'raf ayat 22 bermaksud, dengan sebab itu dapatlah ia menjatuhkan mereka berdua ke dalam larangan dengan tipu dayanya. Setelah mereka memakan buah pohon itu, terdedahlah kepada mereka berdua aurat masing-masing, dan mereka mulailah menutupnya dengan daun-daun dari syurga, serta Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pokok itu, dan aku katakan kepada kamu, bahawa syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Surah Al-A'raf ayat 23 bermaksud, mereka berdua merayu, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan kalau engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang rugi. Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampunkan perbuatan yang mereka telah lakukan.
Hal ini telah melegakan mereka dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian mereka terhadap peringatan Tuhan mengenai iblis. Adam dan Hawa merasa tenteram kembali setelah menerima pengampunan Allah dan akan berjaga-jaga daripada tertipu lagi oleh iblis serta akan berusaha agar tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Surah Al-Baqarah ayat 36 bermaksud, setelah itu maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi, serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa, mati. Turunlah Adam dan Hawa ke bumi menghadapi cara hidup baharu yang jauh berlainan dengan hidup di syurga. Mereka harus menempuh hidup di dunia ini dengan suka dan duka dan akan menurunkan umat manusia yang beraneka ragam sifat serta tabiat yang berbeza-beza serta warna kulit dan kecerdasan otaknya. Umat manusia akan hidup berkelompok dan menjadi suku-suku serta bangsa-bangsa yang mana salah satu akan menjadi musuh yang lain dengan saling berbunuhan, saling menganiaya dan tindas menindas sehingga Allah mengutuskan nabi-nabi dan rasul-rasulnya untuk memimpin hamba-hambanya ke jalan yang lurus untuk menuju jalan yang diredainya dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Bahawasanya seseorang yang telah terlanjur melakukan maksiat dan berbuat dosa tidaklah sepatutnya mereka berputus asa dari rahmat dan ampunan Tuhan asalkan mereka sedar akan kesilapan dan bertaubat serta tidak akan mengulanginya. Rahmat Allah dan maghfirahnya dapat mencakupi segala dosa yang dilakukan oleh hambanya kecuali syirik sekalipun dosa besar asalkan diikuti dengan kesedaran bertaubat dan pengakuan kesalahan. Sifat sombong dan bongkak selalu membawa kepada kerugian dan kebinasaan. Lihatlah iblis yang turun dari singgasananya dilucutkan kedudukannya sebagai seorang ketua malaikat dan diusir oleh Allah dari syurga dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat kepada dirinya sehingga hari kiamat. Kerana kesombongan dan kebanggaan dengan asal-usulnya sehingga dia menganggap dan memandang rendah Nabi Adam dan menolak untuk sujud menghormatinya walaupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perkahwinan Nabi Adam dan Siti Hawa, lahirlah keturunan yang jumlahnya terus mengalami pertambahan sampai sekarang. Kononnya Siti Hawa senantiasa melahirkan anak kembar lelaki dan wanita pada setiap kehamilannya. Putra pertama Nabi Adam dan Siti Hawa namanya Kabil. Kabil kembaran dengan putri sulungnya yang bernama Kalimah. Sementara itu, putra bongsu mereka namanya Ummu Mughits. Sesudah kematian Habil di dalam tragedi pembunuhan Kabil, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Nabi Adam alaihi salam seorang putra bernama Syed yang kemudiannya Allah jadikan dia seorang Nabi. Syed adalah hadiah dari Allah kepada Nabi Adam yang merasa sedih lantaran kehilangan putera tercintanya. Sebahagian ahli sejarah mengemukakan bahawasanya Syed lahir beberapa tahun sesudah kematian Habil. Ahli sejarah juga menyebutkan bahawa semua umat manusia yang ada hari ini asalnya merupakan keturunan Syed. Para ahli sejarah di dalam kitab tarikhnya membahas tentang jumlah anak Nabi Adam. Menurut salah satu pendapat, jumlah keturunan Nabi Adam seramai 40 orang seperti yang dinyatakan di dalam Kashash Al-Anbiya oleh Imam Abu Ja'far bin Jarir di dalam kitab tarikhnya. Ibnu Ishaq juga mengemukakan pendapat yang sama. Wallahu a'lam. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahawa keturunan Nabi Adam jumlahnya seramai 240 orang, di mana Siti Hawa mengandung sebanyak 120 kali. Setiap kehamilannya Hawa melahirkan 2 anak kembar. Barulah sesudahnya, lahirlah anak-anak keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa di muka bumi ini.